Bersiaplah untuk terkejut, kerana hari ini kita akan membongkar rahasia 7 lokasi di bumi di mana hukum fizik seolah-olah mengambil cuti. Dan yang paling membingungkan menanti di penghujung video ini. Kita hidup dalam dunia di mana segalanya dijelaskan. Graviti oleh Newton, elektrik oleh Maxwell, kerelatifan oleh Einstein. Setiap pelajar sekolah tahu, batu jatuh ke bawah, air mengalir dari gunung, dan cahaya bergerak lurus. Hukum fizik berfungsi sama di mana-mana, titik di alam semesta. Begitulah yang diberitahu kepada kita. Begitulah yang tertulis dalam setiap buku teks, setiap kuliah, setiap film sains populer. Alam semesta adalah seperti mekanisme jam, dan kita tahu bagaimana roda gearnya berputar. Tetapi kemudian, Anda tiba di salah satu daripada 7 tempat ini, dan Anda menyadari bahwa buku teks terlupa untuk memasukkan nota kaki, kecuali beberapa pengecualian. Tempat-tempat di mana air mengalir ke atas, kereta bergerak menaiki bukit, radio senyap, cahaya tergantung di langit, dan graviti menjadi lemah, dapat diukur dan disahkan secara objektif oleh satelit NASA. Ranking kita bermula dengan tempat ke-7, dan kita akan mulakan dengan jalan di mana kereta bergerak mundur, mendaki bukit. Di India, di lebuh raya Leh Kargil, pada ketinggian 3.500 meter di Himalaya, udara nipis, batu-batu tandus, tiada pokok kelihatan sejauh mata memandang. Di tepi jalan, terdapat papan tanda kuning bertulis, Bukit Magnet. Matikan enjin dan letakkan kereta dalam gear neutral. Kedengaran seperti jenaka, tetapi Anda mematikan enjin, melepaskan brek tangan, dan kereta mula bergerak mendaki cerun dengan kelajuan, sehingga 20 km sejam tanpa motor, tanpa sebarang daya luaran, hanya ke atas. Bayangkan, Anda duduk di belakang stereng, tangan di lutut, kaki jauh dari pedal. Kereta merangkak naik jalan, semakin laju. Di luar tingkap, pemandangan ladak seperti bulan, gunung ganang yang tandus, langit biru gelap. Penduduk tempatan mendakwa bahwa di tempat ini terdapat daya magnet gaib yang menarik objek logam. Juru terbang yang terbang di kawasan itu melaporkan gangguan pada instrumen navigasi. Tentera India yang mempunyai pangkalan di sepanjang jalan itu secara rasmi mengakui anomali tersebut. Sains pula menjelaskan bahawa ini adalah bukit graviti, yaitu ilusi optik. Lanskap di sekitar jalan diatur sedemikian rupa, sehingga garis ufuk tidak kelihatan. Cerun di sekelilingnya condong sedemikian rupa, sehingga penurunan kelihatan seperti pendakian. Otak tidak menemui titik rujukan visual, dan tersilap dalam menilai kecondongan. Anda sebenarnya tidak bergerak ke atas, Anda bergerak ke bawah, tetapi mata Anda mengatakan sebaliknya. Versi ini meyakinkan. Di atas kertas, terdapat berpuluh-puluh bukit graviti di dunia. Electric Brae di Scotland, Confucian Hill di California, Gravity Road di Pennsylvania. Semuanya dijelaskan dengan cara yang sama. Ilusi optik ditambah dengan ketiadaan ufuk. Tetapi bukit magnet ladak menonjol. Pertama, ketinggian 3,500 meter, di mana udara 30% lebih nipis daripada di paras laut, dan otak berfungsi secara berbeza. Kedua, juru terbang tentera yang terbang di atas lebuh raya Leh Kargil ini mencatatkan tingkah laku pelik pada instrumen penerbangan mereka. Instrumen tidak bertindak balas terhadap ilusi optik. Jika Anda suatu hari nanti berada di bukit magnet ladak dan merasakan kereta Anda memecut mendaki bukit, cuba beritahu perut Anda tentang hal itu. Ia tidak membaca buku teks fizik. Tempat ke-6 diduduki oleh lokasi di mana air memutuskan untuk mengalir bukan ke bawah, tetapi ke atas. Di Ghat Barat, di laluan Gunung Nanegat di negeri Maharashtra, India, semasa musim monsun, beribu-ribu liter air jatuh dari tebing curam setinggi beberapa ratus meter dan tidak jatuh ke bawah. Air itu naik ke atas.
Aliran yang sepatutnya jatuh ke bawah, berputar di udara, dan bergerak ke atas, kembali ke puncak. Air terjun mengalir secara terbalik. Pemandangannya seperti ini. Anda berdiri di kaki tebing, mendongak, dan melihat bagaimana air terjun. Setelah mencapai kelajuan jatuh, tiba-tiba perlahan, berhenti di udara, dan mula naik, merebak menjadi kabus halus yang dibawa ke atas. Pemandangan ini sangat tidak wajar, sehingga otak enggan memprosesnya. Anda tahu, air tidak boleh mengalir ke atas, tetapi mata Anda melihatnya. Penjelasannya ada, dan ia bukan mistik. Angin, laluan Nanehat, adalah celah sempit di antara banjaran gunung. Dan semasa monsun, angin memecut di koridor ini, sehingga mencapai kelajuan yang cukup untuk mengatasi graviti bagi aliran air yang ringan. Tiupan angin secara harfiah mengangkat air yang jatuh dan melemparkannya kembali ke atas. Fizik tidak dilanggar, cuma kekuatan angin di gaung sempit itu lebih kuat daripada daya tarikan graviti. Tetapi apabila Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, penjelasan itu tidak banyak melegakan. Air terjun mengalir ke atas. Titik. 5 teratas dibuka oleh tempat yang bukan sahaja kelihatan pelik, ia secara fizikal mempengaruhi setiap orang yang memasukinya. Di Gold Hill, Oregon, Amerika Syarikat, di tengah hutan sequoia, terdapat kawasan bulat berdiameter 45 meter. Oregon Vortex telah dibuka kepada pengunjung sejak tahun 1930, dan selama 95 tahun, tiada saintis yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang apa yang berlaku di sini. Bola bergolek ke atas pada permukaan condong. Penyapu berdiri tegak tanpa sokongan. 2 orang dengan ketinggian yang sama berdiri di atas papan rata pada jarak 1 meter antara satu sama lain, dan salah seorang kelihatan jauh lebih tinggi. Mereka bertukar tempat, dan kini yang lain pula kelihatan lebih tinggi. Kompas berputar, bandul menyimpang dari kedudukan menegak. Haiwan seperti anjing, kuda, rusa liar mengelak kawasan ini seolah-olah ia dikelilingi oleh dinding yang tidak kelihatan. Orang skeptik mengatakan, rumah yang condong, lantai yang tidak rata, otak hilang orientasi, dan mula berhalusinasi. Semuanya benar. Struktur condong memang ada di kawasan itu, dan sebahagian besar kesan visual dijelaskan oleh kesilapan proprioseptif. Apabila lantai condong dan dinding serta siling tidak rata, sistem vestibular Anda menghantar satu maklumat kepada otak, dan mata Anda menghantar maklumat lain. Hasilnya adalah ilusi graviti yang terganggu. Tetapi inilah masalahnya. Ramai pengunjung melaporkan loya, pening, dan perasaan tekanan fizikal sebelum mereka memasuki bangunan itu. Hanya dengan mendekati sempadan kawasan di udara terbuka, tanpa sebarang permukaan condong. Haiwan seperti anjing, kuda, rusa, telah mengelak kawasan itu sepanjang 95 tahun pemerhatian. Dan yang paling penting, jarum kompas. Ia tidak bertindak balas terhadap kecondongan lantai. Ia bertindak balas terhadap medan magnet. Dan di Oregon Vortex, kompas berkelakuan tidak normal. Oregon Vortex adalah salah satu anomali yang paling banyak dikaji, dan pada masa yang sama, paling tidak terpecahkan di Amerika Utara. Sains telah menjelaskan 90% pemerhatian, baki 10% hanya duduk di sudut dan diam, dan 10% inilah yang menarik ribuan orang ke sini setiap tahun. Di tempat keempat, terdapat padang pasir, di mana segalanya menjadi senyap. Di negeri Durango, Meksiko, ia dikenali sebagai zon senyap atau zona del silencio di Gurun Mapimi. Ini adalah kawasan seluas kira-kira 50 kali 50 km, di mana gelombang radio berhenti tersebar. Anda menghidupkan radio, senyap, telepon bimbit, tiada isyarat. Kompas mula berputar. Penerima radio hanya menangkap bunyi bising. Pada tahun 1970, sebuah roket Amerika,
Athena, jatuh di tempat ini. Ia adalah peluru ujian yang dilancarkan dari pangkalan White Sands di New Mexico. Roket itu sepatutnya mendarat 200 km ke utara di wilayah Amerika Syarikat. Sebaliknya, ia menyimpang dari laluan dan jatuh tepat di tengah padang pasir Meksiko. Untuk mencarinya, Tentara Udara Amerika Syarikat mengatur operasi, di mana mereka mendapati bahwa di kawasan ini, komunikasi radio terganggu dan instrumen navigasi memberikan bacaan palsu. Pihak tentara mengambil roket itu secara senyap dan beredar. Petani tempatan menceritakan keanehan lain. Meteorit jatuh di sini lebih kerap daripada purata di planet ini. Dalam radius 30 km, puluhan serpihan objek angkasa ditemui. Tumbuhan menunjukkan mutasi luar biasa, saiz yang lebih besar, bentuk yang tidak standar. Penyu albino ditemui dengan kekerapan yang tidak biasa bagi spesiesnya. Burung pula lebih suka mengelilingi zon itu. Terdapat beberapa penjelasan saintifik, kandungan magnetit yang tinggi dalam tanah, deposit bawah tanah, kedekatan dengan sesar tektonik, dan pengaruh medan magnet bumi di titik tertentu ini. Setiap penjelasan ini menjelaskan sebahagian fenomena, tetapi tidak semuanya. Menariknya, zon senyap terletak kira-kira di selari ke-30, latitud yang sama dengan piramid Mesir, segitiga Bermuda, dan Himalaya. Kebarangkalian ia hanya kebetulan, tetapi kebetulan yang disukai oleh ahli teori konspirasi. Zon senyap bukanlah satu anomali, tetapi sekumpulan anomali yang tidak berkaitan di satu titik. Radio senyap, meteorit jatuh lebih kerap, tumbuhan bermutasi, roket menyimpang dari laluan. Tiada satupun penjelasan yang merangkumi semuanya sekaligus. Mungkin ia adalah gabungan beberapa faktor geologi dan magnetik yang secara berasingan adalah biasa, tetapi bersama-sama mencipta sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Atau mungkin kita hanya tidak bertanya soalan yang betul. Tempat ketiga, menduduki gangsa dalam ranking kita, adalah sungai yang merebus hidup-hidup apa sahaja yang jatuh ke dalamnya. Di hutan Amazon Peru, di wilayah Puerto Inca, terdapat sungai Shanay Timpishka atau sungai mendidih Amazon. Ia sepanjang 9 km, selebar 30 meter, dan sedalam 4.005 meter. Suhu purata di bahagian paling panas mencapai 95 darjah Celcius. Suhu maksimum yang pernah diukur ialah 99.1 darjah Celcius, hanya 1 darjah dari takat didih. Bayangkan, Anda meredah hutan tebal Amazon, kelembapan 100%, suhu udara 35 darjah Celcius, dan tiba-tiba, dari balik pokok, muncul sebuah sungai yang diselubungi wap putih tebal. Anda menghulurkan tangan ke air dan merasakan bahang dari jarak 1 meter. Penduduk tempatan dari suku Ashaninka menggunakan air ini untuk memasak makanan. Mereka hanya menjatuhkan bahan makanan ke dalam aliran air. Haiwan yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam sungai akan mati dalam beberapa saat. Saintis geotermal Andres Ruzo, yang mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji sungai ini, menerangkan, mata akan masak dahulu, kemudian daging. Haiwan itu lemas dalam air mendidih dan tenggelam, masak dari dalam. Inilah misterinya. Sungai-sungai panas di bumi memang wujud, seperti di Iceland atau Yellowstone. Tetapi kesemuanya terletak berhampiran gunung berapi. Gunung berapi terdekat dari Shanay Timpishka adalah lebih dari 700 km jauhnya. Tiada magma berdekatan, tiada aktiviti tektonik. Dari mana datangnya haba? Ruzo dan rakan-rakannya mendapati bahwa air hujan meresap melalui rekahan geologi jauh ke dalam kerak bumi, beberapa kilometer dalamnya, dan dipanaskan oleh kecerunan geotermal. Kemudian, ia naik semula melalui rekahan yang sama dan keluar ke permukaan dalam keadaan mendidih. Proses ini dipanggil peredaran hidroterma dalam. Kedengaran logik, tetapi sungai seperti ini sangat jarang ditemui di bumi.
Mengapa di sini sahaja? Mengapa pada skala sebesar ini, 9 kilometer air mendidih tanpa henti? Syaman tempatan berkata, di bawah sungai ini tinggal Yakumama, ular gergasi, ibu air, yang melahirkan air panas dan air sejuk. Yakumama digambarkan sebagai batu besar, berbentuk kepala ular di tebing sungai. Sains telah menjelaskan mekanismenya, tetapi tidak menjelaskan mengapa ia berfungsi sedemikian rupa, dan hanya di sini. Tempat kedua, pingat perak ranking kita. Di sini kita beralih dari haba kepada cahaya. Di Norway, lembah Hesdalen, di bahagian tengah negara, 120 km ke tenggara Trondheim, populasi sekitar 150 orang, pada ketinggian 600 meter, bukit-bukit, sungai Hesja, kesunyian, dan bola-bola cahaya yang muncul di langit sejak tahun 1930-an. Bayangkan, malam musim sejuk, suhu negatif 15 derajat Celcius, langit gelap dan cerah. Di atas lembah, sebuah sfera perlahan-lahan naik, putih terang, kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah. Ia tergantung di udara, pada ketinggian 20 hingga beberapa ratus meter. Ia tergantung selama beberapa saat, atau menit, atau sejam. Kemudian ia mula bergerak, berayun perlahan seperti belon udara panas, atau memecut dan hilang dengan kelajuan 30,0000 cm sejam. Kuasa sinaran boleh mencapai 19 kilowatt. Suhu permukaan sekitar 5.000 derajat Celcius, seperti di permukaan matahari. Ini bukan legenda, ini adalah data. Sejak tahun 1983, cahaya Hesdalen telah dikaji oleh Project Hesdalen, satu inisiatif saintifik antarabangsa dengan penyertaan College University Østfold di Norway dan Majelis Penyelidikan Kebangsaan Itali. 4 stesen otomatik dengan kamera multispektral, penerima VLF, magnetometer, dan radar beroperasi 24 jam sehari. Pada tahun 1984, ekspedisi lapangan dalam masa seminggu mencatatkan 53 pemerhatian menggunakan instrumen, radar, spektrometer, seismograf. Apabila saintis mengarahkan sinar laser ke salah satu bola, objek itu mengubah frekuensi kerlipannya, seolah-olah ia menjawab. Pada tahun 2024-2025, data telah bertambah. Drone merekam bagaimana beberapa bola naik dari tanah atau dari garis banjaran gunung. Analisis spektral menunjukkan garis emisi oksigen dan nitrogen. Ini adalah plasma. Terdapat korelasi dengan aktiviti geomagnetik, terdapat batuan kuarza di lembah, terdapat radon di udara, terdapat kesan piezoelektrik, perebutan radon, pengionan habuk. Puluhan hipotesis, tiada satu pun konsensus. Cahaya terus muncul, tetapi Majelis Penyelidikan Norway, yang mengagihkan 11 bilion kroner setahun, tidak memperuntukkan hampir sebarang dana untuk kajian Hesdalen. Ini adalah fenomena yang dicatatkan oleh radar, spektrometer, dan kamera selama 40 tahun, dan yang lebih suka tidak diambil peduli oleh sains rasmi. Dan akhirnya, pemimpin mutlak ranking kita. Tempat pertama adalah tempat di mana grafiti lebih lemah. Bukan kelihatan lebih lemah, bukan terasa lebih lemah. Ia benar-benar boleh diukur. Disahkan oleh satelit. Di Kanada, Teluk Hudson, satu jisim air kelabu sejuk yang besar di timur laut negara itu. Pada pandangan pertama, tiada apa yang istimewa. Tetapi jika Anda berdiri di pantai Teluk Hudson dan menimbang berat badan Anda akan menimbang lebih ringan daripada di mana-mana titik lain di planet ini. Tidak banyak, hanya sebahagian kecil daripada peratus. Tetapi ini bukan kesilapan alat. Pada tahun 2002, NASA dan Pusat Aeroangkasa Jerman melancarkan misi satelit GRACE. 2 alat terbang berdekatan pada jarak 220 km antara satu sama lain, secara berterusan mengukur medan graviti bumi. GRACE mendapati bahwa di atas Teluk Hudson, graviti adalah di bawah purata,
kira-kira 0,5%. Ini adalah sedikit untuk kehidupan seharian, tetapi ia banyak untuk fisik. Planet ini tidak sepatutnya mempunyai lubang seperti itu dalam medan graviti. Mengapa? 10.000 tahun yang lalu, perisai ais Laurentide terletak di sini. Jisim ais yang kolosal setebal sehingga 3 kilometer meliputi seluruh timur Kanada. Beratnya menekan kerak bumi ke dalam mantel, seperti jari menekan bantal. Apabila ais mencair, kerak mula perlahan-lahan naik semula. Proses yang dipanggil lantunan pasca glasier oleh ahli geofisik. Tetapi selama 10.000 tahun, bumi tidak pulih sepenuhnya. Di kawasan Teluk Hudson, mantel masih cacat. Jisim batuan telah diagihkan semula dan medan graviti menjadi lemah. Penjelasan ini merangkumi kira-kira 25 hingga 45% daripada anomali tersebut. Selebihnya, menurut data misi GRACE, berkaitan dengan aliran perolakan dalam mantel, arus perlahan batuan cair yang memindahkan jisim dari satu titik ke titik lain. Aliran ini secara harfiah menarik jirim dari bawah Teluk Hudson ke kawasan lain. Bumi bukanlah sfera yang sempurna. Ia hidup, mengalir, tidak homogen, dan di satu titik, graviti sedikit lebih lemah daripada yang sepatutnya. Fikirkanlah, Anda boleh datang ke pantai Kanada dan secara fisikal, objektif, dengan alat, menimbang lebih ringan daripada di rumah. Bukan kerana ilusi, bukan kerana ketinggian, tetapi kerana 10.000 tahun yang lalu, terdapat glasier setebal gunung Fuji di sini, dan planet ini masih belum pulih sepenuhnya dari beratnya. Mantel bumi mengalir perlahan, seperti madu pekat, dan di tempat ini, ia masih tertekan. Bumi mengingati ais yang sudah lama tiada, mengingati dan tidak dapat melupakan. Grafiti adalah daya paling asas di alam semesta. Ia menahan bulan dalam orbit planet di sekeliling bintang, galaksi dalam gugusan, dan ia tidak sama di mana-mana. Ia juga mempunyai kelemahan. Ia juga tidak sempurna. Jika graviti boleh gagal, apalagi yang boleh dianggap kekal? Bukit magnet Ladak, air terjun Nanegat yang terbalik, Oregon Vortex, zon senyap Mapimi, Sungai Amazon yang mendidih, cahaya Hessdalen, lubang grafiti Teluk Hudson, 7 titik di peta, 7 tempat di mana hukum yang biasa gagal, atau sekurang-kurangnya, berpura-pura gagal. Beberapa anomali ini dijelaskan sepenuhnya. Kecondongan jalan, angin di gaung, yang lain separuh dijelaskan. Kita tahu mekanismenya, tetapi kita tidak tahu mengapa ia berfungsi di sini dan tidak di tempat lain. Yang ketiga, tidak dijelaskan sama sekali. Cahaya Hessdalen telah dikaji selama 40 tahun, dan setiap musim baru membawa lebih banyak data, tetapi tidak lebih banyak pemahaman. Semuanya mengingatkan kita tentang satu perkara. Kita fikir kita tahu peraturannya. Kita fikir fisik adalah suatu set formula yang berfungsi sama di mana-mana dan sentiasa. Dan kemudian ternyata di lembah Norway, bola-bola bercahaya bertindak balas terhadap laser. Di gurun Meksiko, radio menjadi senyap. Di hutan Peru, sungai mendidih tanpa gunung berapi. Dan di Teluk Kanada, berat badan Anda kurang beberapa gram daripada yang sepatutnya. Mungkin peraturan itu berfungsi di mana-mana. Cuma kita belum mempelajari semua peraturan. Dan bumi dari semasa ke semasa mengingatkan kita tentang hal itu. Di tempat-tempat di mana buku teks berakhir, realiti tidak. Tempat mana antara 7 ini yang paling mengejutkan Anda? Tulis di komen. Terutama menarik yang mana satu Anda dengar buat kali pertama. Tekan suka jika Anda mendapati ini menarik. Dengan cara ini, algoritma akan menunjukkan video ini kepada orang lain dan langgan untuk tidak terlepas perjalanan seterusnya ke tempat-tempat di mana realiti berkelakuan tidak mengikut buku teks. Yang lebih gila akan datang.